Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton semua, pagi ini sama-sama di pagi hari yang mulia ini sama-sama kita mengajak ahli keluarga kita untuk kita berada di hadapan TV dan kita nak lihat ataupun kita nak belajar sesuatu pada pagi ini. Jadi usaha dakwah bukan saya sahaja dan Fadil Ustaz. Usaha dakwah ini adalah usaha dakwah tuan-tuan dan puan-puan di rumah untuk mengajak ahli keluarga kita untuk bersantai dengan majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Baik, sebelum saya terlambat, saya kira okey ataupun baik untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada sahabat penonton setia Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati tuan-tuan dan puan-puan, dan juga saya ucapkan kepada ibu dan ayah saya di kampung, mudah-mudahan melihat siaran pada pagi ini terubat sedikit rindu, insya-Allah. Baik, pagi ini kita akan bicarakan mengenai silaturahim. Silaturahim di hari raya. Silaturahim di hari raya ini, kalau kata dulu-dulu, kita kadang-kadang teringat akan detik-detik indah. Tapi hari ini kita terbatas dengan pelbagai PKP dan sebagainya. Jadi apakah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita untuk mengeratkan silaturahim ini? Jadi tajuk kita pada pagi ini, silaturahim di hari raya. Siapakah yang akan bicarakan mengenai topik kita pada pagi ini? Seorang guru saya dan juga guru kita semua yang saya rindu, yang lama saya tak jumpa juga. Dan hari raya ini kita dapat berjumpa dengan dia, iaitu Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Apa khabar Datuk Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat? Baik, syukur. Itulah, Alhamdulillah. Macam mana persiapan raya, okey? Okey, dah mengumur macam ni, apa sangatlah. Betul lah, puasa okey. Dapat kuih putu kacang, jadilah. Alhamdulillah. Puasa okey, Alhamdulillah. Tahun ini nampak kesihatan pun okey. Yelah, kalau kita puasa kan, Betul. ikut kepada kemampuan kita. Tak payahlah kita agresif sangat. Kalau dulu muda-muda betul agresif. Sekarang dah berumur sikit ni, slow sikit lah. Slow and steady. Nampak sihat je. Sehat, pakai baju macam sama pula kita Itulah, ni. macam dah berjanji pula kita ni. Alhamdulillah, Datuk. Pagi ni kita nak bicara mengenai topik silaturahim di hari raya. Ya. Kita sedia maklum, hari ini sahabat penonton kita semua rindu akan keluarga mereka yang jauh di kampung. Mungkin dah lama tak jumpa, mungkin dah 2 tahun pun tak jumpa. Sebab kita menjaga SOP kita dan sebagainya. Cuma pagi ni topik kita silaturahim. Ke manakah hala tuju kita perbincang pada pagi ni? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Helman, kepada semua penonton-penonton Tanyalah Ustaz. Hari raya ni merupakan satu hari. Kalau hari lain boleh lagi. Tapi kalau hari raya dia ada sentimental dia ada satu perasaan lain, dia ada satu benda yang menusuk dalam kalbu tu lain daripada hari yang lain. Hari-hari kalau kita tengok hari-hari biasa saja. Ya, melainkan hari itu ada diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat kita rasa lain. Betul. Nak sembahyang Jumaat kita dah teringat dah hari lain pun sembahyang juga Zuhur. Tetapi bila datang hari Jumaat kita dah rasa lain. Sebab apa? Sebab istimewanya pada hari Jumaat. Begitu juga pada hari raya. Bila sebut hari raya saja, biasa je. Matahari tetap keluar macam biasa. Tapi kenapa? Sebab hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari itu ialah hari yang disuruh kita merayakan dia. Disebut sebagai Yaumul Aid. Sebutan dia ialah Yaumul Aid. Aid itu beri di bawah. Bukannya Yaumul Aid. Hari ini orang sebut Aidilfitri. Bila sebut gitu. Sebab apa jadi perasaan begitu? Sebab satu kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai lambang kejayaan apabila telah menghabiskan puasa di bulan Ramadan dan melakukan pelbagai ibadat yang dituntut pada bulan Ramadan yang lepas. Maka bila sampai saat 1 Syawal ini, kita merasakan satu kegembiraan yang lain daripada yang lain. Sebab itu bila sebut kegembiraan pada Syawal, pada 1, 2, 3 Syawal ni tuan-tuan, kegembiraan tu datang macam mana? Dia mari nostalgia. Macam tadi Dai Helman sebutkan tadi tentang nostalgia. Saat-saat yang boleh mengimbau balik kenangan. Ya. Yang kedua, dia datang kepada kita satu perasaan sebab.
apabila orang yang kita sayang, orang yang kita rindui telah pun tiada lagi di dalam dunia ini. Yang ketiga, dia datang satu perasaan kegembiraan yang Allah sendiri berikan kepada kita. Sebab kita telah berjaya membuat sesuatu amalan yang terbaik dalam bulan Ramadan. Akibatnya kita rasa seronok dengan Syawal, dengan hari raya itu. Dan yang keempatnya, perasaan kegembiraan ini datang apabila kita melihat berkumpulnya sanak saudara. Ini dia momen-momen, saat-saat yang menjadikan hari raya itu sangat menterujakan. Kalau dulu kita ingat orang nak balik kampung, jam berjam-jam di lebuh raya, di jalan sesak, orang sanggup. Saya masih ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu duduk di Felda. Nak balik kampung di kampung saya di Taiping, di Batu Kurau. Naik bas loncat, naik Helman. Daripada Felda Bersaut, naik basnya pukul 8 pagi. Kemudian singgah ke Sungai. Daripada Sungai, naik bas lompat lagi. Turun ke Tapah pula. Daripada Tapah, pergi pula ke Kampar. Daripada Kampar, turun ke Ipoh. Ipoh pula turun ke Kuala Kangsar. Turun ke Taiping. Taiping baru sampai Batu Kurau. Malam baru sampai. Padahal duduk daripada Sungai, pergi ke Taiping je. Masya Allah. Tapi kerana lebuh raya, tak ada masa itu kereta sendiri pun, tak ada motosikal pun, tak ada. Yang ada ialah bas lompat-lompat, bas loncat-loncat. Jadi daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam, kita tak rasa penat. Kita tak rasa letih, yang kita rasa ialah teruja. Ya, teruja sangat. Sebab apa? Nak balik kampung, nak jumpa opah, nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Ini kita punya dulu-dulu. Ya, dulu-dulu punya perasaan balik kampung. Kemudian bila kemajuan telah berlaku, kita Malaysia telah mencapai tahap yang begitu baik, pengangkutan yang bagus, kereta dah ada sendiri, lebuh raya dah ada sendiri. Kita lihat bahawa orang sanggup juga bersesak. Ada yang tidur dalam kereta pun berjam-jam daripada Johor sampai nak ke Kedah tu. Sanggup. Cuba tanya orang yang sanggup balik kampung berjam-jam ini, naik kereta dengan anak-anak, dengan ramai, dengan kuih raya, lemang lah apa benda ni. Kenapa? Kerana nostalgia, kerana mak bapak, kerana opah, kerana orang kampung, kami nak berkumpul sekali. Ini dipanggil sebagai semangat silaturrahim. Ini dipanggil sebagai talian kasih sayang menggamit-gamit orang. Menggamit-gamit orang. Sebab perkumpulan anak adik-beradik, sanak saudara ini berlaku bila? Pertama, dia akan berlaku bila ada kes kematian. Bila berlaku kes kematian, sanak saudara akan datang. Yang kedua, bila berlaku perkahwinan, kenduri kendara akan datang. Tetapi yang paling meriah sekali ialah bila berlaku hari raya. Bila berlaku hari raya, kunjung-mengunjung, salam menyalam, jumpa di masjid, jumpa di surau, sembahyang raya, jumpa tengah jalan, semuanya berada dalam satu bentuk keluarga. Tambah kalau kita nak jumpa balik rakan-rakan sekolah kita yang dah berpuluh-puluh tahun tak jumpa. Hari raya kita boleh jumpa balik. Begitu juga kalau nak jumpa dengan sepupu kita. Pun 2 pupu, 3 pupu. Sebab pada masa itu masing-masing bawa keluarga masing-masing. Kita tak kenal pun anak sepupu kita. Kita tak kenal pun menantu sepupu kita. Tetapi bila berkumpul hari raya di rumah opah pula, sangat meriah. Jadi inilah nostalgia yang sangat hebat dan melekat dalam jiwa orang-orang Melayu kita, jiwa orang Islam di Malaysia. Kalau kita tengok di Nusantara, dia agak berbeza dengan sambutan di negara lain. Kalau kita lihat di tanah Arab misalnya, mereka pagi raya tak ada apa pun, lepas sembahyang raya mereka makan tepi jalan, lepak-lepak, habislah. Dia tak macam kita. Kita tidak, malam raya 2 hari sebelum raya dah balik dah. Lemang, buluh, semua dah, ketupat semua. Persiapan nak raya tu sangat menyeronokkan. Ya, kalau kita lihat seorang bapa pagi-pagi dia pergi ke pasar, dia cari daun palas untuk buat ketupat. Ya, isteri tak suruh pun, tapi dia tetap cari. Pasal apa? Dia tahu anak dia, menantu dia suka ketupat. Saat lagi orang jual buluh lemang tepi jalan, dia beli 10 batang. Isteri tak suruh pun. Bapa bila buat kerja tu senyap-senyap, dia tak cakap. Dia bawa balik, dia tak. Isteri pun faham. Yang tu buluh nak buat lemang. Yang tu ketupat. Daun palas nak buat ketupat. Isteri dan buat kerja. Pasal apa? Mak dengan bapa ni tak payah disuruh, tak minta. Tapi mereka tetap buat. Sebab mereka tahu. Aiman suka lemang. Dolah suka ketupat. Intan suka putu kacang. Mereka sendiri akan rasa seronok. Sebab itu, perkara itu menggamit anak-anak untuk pulang. Perkara itu, kalau anak tak balik,
mak tu rasa Allah. Itulah yang disebut sebagai nostalgia hari raya dulu-dulu. Tetapi sekarang kita kena terima hakikat bahawa keadaan tu mungkin berubah dengan suasana PKP, dengan suasana COVID. Tetapi persoalannya, adakah kita nak mengorbankan silaturahim hanya dengan alasan PKP? Adakah dengan sebab PKP kita langsung tak boleh sambung silaturahim? Jadi ini saya rasa kita akan bincang dalam Tanyalah Ustaz pagi ini, insya-Allah. Bila Ustaz cerita tu, tuan-tuan dan puan, jangan berlinang air mata Tolong please. Mungkin rasa rindu dengan keluarga dan sebagainya bila Ustaz ceritakan tadi mengenai detik-detik kita yang lama dulu. Jadi kita nak teruskan dengan persoalan kita pada pagi ini, insya-Allah. Satu soalan Datuk. Ya. Daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya Ustaz, adakah silaturahim itu digalakkan di dalam Islam? Ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah hikmah menjaga silaturahim sesama kita? Jadi ada dua kat sini. Adakah silaturahim ini digalakkan? Betul. Silaturahim itu memang digalakkan, diwajibkan pun kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa. Awal-awal surah An-Nisa menyebutkan supaya kita ni menyambung silaturahim. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada sebut perkataan silaturahim. Berapa kali Allah Taala sebut sambung silaturahim. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW. Wasilul arham, hendaklah kamu menyambung silaturahim. Dan diharamkan pula kepada kita ini memutuskan silaturahim. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk syurga. Man qati'ur rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturahim. Jadi di sini kita lihat bahawa kita mempunyai banyak cara untuk menyambung silaturahim. Macam-macam cara. Dan kita juga mencari-cari cara untuk memutuskan silaturahim. Jadi ini masalah pada kita. Sepatutnya cara untuk memutuskan silaturahim tu tak payahlah kita buat. Bertengkar, bergaduh, menuduh, mengumpat, memfitnah. Benda ni kita dah buang dah dulu dalam bulan puasa. Bulan puasa dulu dah tak ada ngumpat, tak ada fitnah, tak ada ngata pada orang. Cukuplah. Jadi bulan Syawal yang datang sekarang ni, time untuk kita mengeratkan balik silaturahim. Jadi di sini kita lihat, yang pertama, cara menyambung silaturahim. Kita diberikan hari raya. Maka di situ mengunjungi, ziarah menziarahi. Ada yang kata, masalahnya Ustaz, saya tak boleh balik kampung. Macam mana saya nak mengunjungi? Takkan jiran sebelah rumah kau tak boleh kunjung. Ikutlah SOP yang ditetapkan. Kunjung je lah pun masalahnya. Jadi kalau kita hari ni tak boleh buat yang jauh, jangan bagi alasan yang dekat pun kita tak buat. Masalah kita hari ni dah tak boleh kita berkurung pagi raya. Second raya, hari raya ketiga pun kita relax. Rumah kawan tak nak pergi, rumah jiran tak nak pergi. Itu macam mana? Sepatutnya tuan-tuan, kita cari peluang. Tak boleh buat A, kita ada cara yang untuk yang B punya. Masalah kita sekarang ni, kalau langsung kata tak boleh, duduk di rumah aja. Di mana yang dikatakan silaturahmi? Yang kedua kita lihat, silaturahim hari ini bukan setakat menyambung silaturahim, bukan setakat kita ziarah secara nyata. Kita boleh ziarah di alam maya. Kita ziarah hari ini, kita ada teknologi tuan-tuan. Ya, hari ini mak ada gambar, bapa ada gambar, mak mertua ada gambar, birah pun ada gambar. Boleh buat Zoom meeting lagi. Kan? Boleh kena kawan ni masuk sekali. Itu satu bentuk kita. Untuk kita sama-sama mengeratkan silaturahim dalam suasana sekarang. Ada yang bagi alasan pula Ustaz. Itu Ustaz senanglah. Ustaz ada notebook, Ustaz ada iPad. Semua boleh lah. Laptop semua. Macam kami tak ada apa-apa. Saya dah kata tadi, kita menyambung silaturahim mengikut kemampuan kita. Kalau kita tidak ada laptop, kalau kita tidak ada komputer nak buat Zoom meeting, sekurang-kurangnya kita ada telefon. Kita ada handphone. Sekurang-kurangnya kita boleh buat video call dan sebagainya. Yang penting pada pagi raya ni kita tidak putus silaturahim, tidak putus untuk menyambut kegembiraan bersama ahli-ahli keluarga kita. Tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga yang saya nak ajak pada tuan-tuan, untuk kita menyambung silaturahim yang dekat-dekat. Kadang-kadang kita pada pagi raya ke apa ke duduk berkurung dalam bilik. Anak berkurung dalam bilik, menantu berkurung dalam bilik, main handphone, main smartphone. Saya bukan larang. Tapi yang datang ke rumah tu ada kita layan.
Kita selalu bercakap orang ni tak boleh balik. Orang tu tak dapat surat rentah negeri ke apa ke. Tetapi yang datang di rumah kita tu ada kita layan. Kadang-kadang kita tak layan. Abang, siapa tu abang? Itu kawan Aiman tu. Aiman, kawan kamu datang tu. Weh, jamu dia. Kita tengok buat kerja. Kenapa kita sebagai bapa, kita sebagai mak, tak raikan sekali kawan si Aiman tu? Dia orang budak-budak ustaz, kita orang tua buat campur. Sekurang-kurangnya duduk. Aiman sekarang belajar di mana? Kawan Aiman ni siapa nama? Tanya. Supaya kita tahu kawan dia siapa. Ni kadang-kadang bila kawan anak-anak datang, tak ada pula mak bapak rai. Mak bapak sibuk buat hadiah. Kadang-kadang bila kawan mak bapak datang, anak-anak pula tak layan. Mak, pakcik mak datang. Panggil ayah kamu. Ayah, pakcik mak datang. Kenapa kita sebagai anak muda kita tak raikan dulu Pak Cik Mat? Duduklah Pak Cik Mat. Sekejap saya panggil ke ayah. Berbual dengan Pak Cik Mat, nyimbang dengan Pak Cik Mat, sambung silaturahim dengan dia, eratkan silaturahim dengan dia. Mengeratkan silaturahim ni. Masalah kita bila kata tak boleh balik kampung, kita marah. Tapi yang orang datang rumah kita, tak ada pula kita layan dia, tak ada pula kita rai dia. Rai betul-betul supaya tautan kasih sayang itu tetap berjalan dalam suasana sekarang. Yang kedua, soalan daripada sahabat kita tadi. Apa hikmah dia? Apa kebaikan dengan sebab sambung silaturahim? Yang pertamanya murah rezeki. Ya, selalu orang tanya, ustaz, bagilah doa murah rezeki, doa murah rezeki. Ya Allah, doa murah rezeki ialah eratkan silaturahim, sambung silaturahim. Yang kedua, kelebihannya ialah memanjangkan umur kita. Orang yang suka sambung silaturahim ni panjang umur dia, tuan-tuan. Yang ketiganya, orang yang sambung silaturahim ni didoakan. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, doakan. Doakan, tuan-tuan. Doakan pada isi rumah ni, bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum balik tu. Dan tuan rumah pun kalau tengok dia ni tak doakan, boleh minta, Nak ya Aiman, tolong baca doa sikit untuk saya. Ambil berkat ni, tuan-tuan. Itu yang katakan doa berpanjangan. Dan kita pula bila dia nak balik, jangan bagi tangan kosong aja. Hadiah sikit. Kau nak makan dalam kereta ke apa ke. Ini dia. Dan yang datang tu pula, jangan datang kosong melenggar. Kalau datang nak makan, bukan. Bawalah juga. Ini sikap saling di antara balas membalas, inilah hikmah dia. Dia datangkan tautan kasih sayang tu, insya-Allah. Tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sekadar kita datang, goyang kaki, goyang tangan dan sebagainya, berlengah, tapi kita bawa sesuatu. Dan tuan rumah pun, kata ustaz tadi, kita pun bagi sesuatu. Itu saya kira satu amalan yang mulia, insya-Allah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus setia dengan rancangan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini tajuk kita silaturahim di Hari Raya bersama dengan Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Saudara, sahabat penonton semua, pada awal tadi kita bicarakan mengenai sedikit sebanyak. Tadi walaupun menjawab soalan, tapi Datuk dah bagi kat kita ada adab dia bila mana kita ziarahi orang dan sebagainya. Jadi kita nak teruskan dengan persoalan daripada penonton kita, daripada AJ Diana. Dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Datuk Kazim, moderator dan Hilman dan semua kru Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Kita nak tanya satu soalan. Dia kata, pada zaman sekarang penggunaan gadget banyak mengambil alih peranan dalam kehidupan masyarakat, termasuklah kurangnya komunikasi lisan sesama manusia. Adakah ini akan menjelaskan silaturahim di hari raya bila mana orang lebih suka menghadap gadget dari meneruskan amalan ziarah menziarahi? Itu yang pertama. Kita jawab itu dulu. Baik, terima kasih Da'i Hilman.
persoalan tentang gadget pada hari raya ni dah lama kita bercakap. Saya rasa lebih daripada 10 tahun dah. Ya, masyarakat telah mula membicarakan tentang penggunaan gadget. Kadang-kadang adakah gadget ini menjadikan kita suasana hari raya terhilang dia punya kemanisan dia, hilang suasana silaturahim dan sebagainya. Sebelum saya pergi untuk gadget ni, dia ada dua. Satu, menyambung silaturahim. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Dua ni berbeza. Asas kepada perkataan silaturahim ataupun setengah orang sebut silaturahmi. Kita sebutlah silaturahim sebab kita biasa dengan silaturahim. Yang pertama disebut sebagai menyambung silaturahim. Apa makna menyambung? Kalau dah terputus. Bila terputus, maka menyambung balik. Itu dipanggil menyambung silaturahim. Apa kes? Kesnya ialah bila bergaduh, bila tak bercakap, bila putus saudara, bila tak bertegur siapa, wajib sambung silaturahim. Ini nama dia menyambung silaturahim. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Dia tak pernah gaduh. Macam kita lah, saya tak pernah bergaduh dengan Da'i Hilman. Adakah kami nak menyambung silaturahim? Tidak. Kami dipanggil mengeratkan silaturahim. Makin kejap, makin kuat, makin hebat. Itu nama dia mengeratkan silaturahim. Berbeza. Jadi masalah kita sekarang ini ialah, adakah penggunaan gadget ini membantu dalam masalah silaturahim? Adakah gadget ini mampu menyelesaikan masalah misalnya putus silaturahim? Sepatutnya gadget ke arah itu. Ya, kita mempunyai media sosial yang sangat luas. Kita mempunyai macam-macam laman sosial sekarang. Sepatutnya cari dekat-dekat nak raya ni, cari. Aku dengar cerita mak aku ni ada adik, mak saudara aku juga. Kenapa tak cari? Mak ada tak gambar mak saudara, mak su ada tak? Tak tahulah mana mak letak, tak tahulah dah berapa lama mak su tak balik. Kita jumpa gambar mak su kita. Bagi tahu, mak su, saya anak pada ini. Siapa-siapa yang kenal mak su ni, kita boleh buat. Dulu di TV3 ni ada jejak kasih dulu. Lepas jejak kasih baru jejak Rasul. Kenapa kita sendiri tak cari jejak mak su kita? Sepatutnya digunakan begitu. Ya, menggunakan saudara mara kita yang dah terputus. Yang dah hilang daripada radar kekeluargaan kita. Padahal dia darah daging kita. Sepatutnya adik-adik, anak-anak muda yang mempunyai kepakaran yang begitu baik. Kita lihat budak hari ni 4 tahun lebih cekap lebih daripada kita. 6 tahun lebih cekap begitu. Gini main kita mana pula dia ni. Ini orang tua macam kita ni. Tapi bila budak-budak, kenapa tak gunakan kepakaran itu untuk menyambung silaturahim? Banyak sebab ada anak yang lari daripada rumah. Ya, anak-anak yang lari daripada rumah pagi-pagi mak termenung atas pintu tu. Termenung ku sendiri, hati sayu mengenang dirimu menungnya. Mak ni. Kenapa mak? Aku ingat kakak kamu. Bila lah dia nak balik tak tahulah. Mak dalam 6 kali raya dia tak ada. Jangan susah mak. Saya dah smartphone. Apa masalah juga gunakanlah. Cari balik kakak. Kakak tu pergi ke mana mak? Entahlah, dia kata hari tu dia kahwin dengan orang Sierra Leone. Jauhnya mak. Sierra Leone tu mak. Masalah dia, kau duduk di Sierra Leone pun, dia boleh cari. Kau duduk di mana pun, hari ni sampai. Kak, mak rindu pada akak. Mak rindu pada akak. Kak, hubungilah kami. Apa salahnya? Adakah itu membuka aib? Tak. Menyambung silaturahim itu bukan membuka aib. Cuma jangan ceritalah kak lari daripada rumah itu memang kecil hati. Tak payahlah cerita macam itu. Kak, baliklah raya, kak tak ingat pada kami ke? Tunjuk pada situ. Kakak mana, saudara mana yang tak tersentuh hati bila ada benda-benda macam itu. Yang kedua, gunakan gadget kita ini untuk mengeratkan silaturahim. Sebab itu dalam keluarga kita, okey, hari ni yang boleh balik siapa? Okey, kita ambil gambar siapa yang boleh balik. Okey, hantar WhatsApp grup keluarga kita. Kami ni boleh balik mak. Ni kami raya kat sini mak. Maknanya ada hubungan itu. Bukannya kita duduk dalam bilik, tak bercampur dengan orang, kawan datang pun kita tak layan pun masing-masing begini. Engkau ni raya ke? Engkau ni main handphone. Kan? Begini, ngek. Tak mahu itu. Kalau boleh, waktu kita jumpa kawan-kawan, waktu kawan datang ke rumah saudara mara dan sebagainya, simpan.
sekarang kita raikan betul-betul dia orang. Jadi maknanya penggunaan tu ikut pada masa. Ikut pada sebab apa. Kalau ada sebab yang macam ni, silakan. Tapi kalau berhadapan dengan dia orang, maka kita layan dia orang. Begitu juga yang boleh balik kampung, yang duduk dalam satu negeri, boleh rentas daerah, boleh balik. Tinggalkan sekejap. Ajak anak-anak kita pergi ke dapur. Tolong opah masak. Tolong Tok Wan ngacau dodoi. Tolong Tok Wan kita bakar lemang. Itu lagi menyeronokkan daripada main gadget macam itu. Betul. Wallahualam. Alhamdulillah. Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua, kata AJ Diana ni tanya, apakah ada adab silaturahim di hari raya? Ya. Soalan bagus tu, ada adab ni, silakan. Ya, kita dah fitrah. Makna fitrah ni dah bersih. Dalam bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dah habis dosa dah. Jadi janganlah kita buat dosa balik pada pagi raya. Ya, kadang-kadang saya fikirkan balik. PKP ni, SOP yang kita buat ni kadang-kadang selamat juga kita daripada bersalam-salaman. Sekarang kena jumpa macam ini kan. Kalau dulu asal raya je salam, asal salam je raya. Ini masalah kita ni. Kalau saya bersalam dengan Dai Hilman ni tak apa. Ini masalahnya saya bersalam dengan Dai Hilmana. Ini masalah ni. Padahal dia bukan kakak saya, dia bukan isteri saya, dia bukan adik saya. Ini kami boleh kahwin. Apa saya nak salam-salam? Yang ni yang kita takut. Memanglah adabnya disuruh bersalam, tapi bersalam tak kena gaya. Itu nombor satu. Jadi akak-akak abang-abang, tolong jaga ni. Baik sama bira, baik sama sepupu, dengan anak-anak sepupu. Walaupun dia panggil kita Pak Su. Dia tu sepupu kita. Kan? Helman ni sepupu saya. Helman ni ada anak. Anak dia tu boleh kahwin dengan saya. Perempuan, maka tak bolehlah bersalam dengan dia. Walaupun dia panggil saya Pak Su. Pak Su tu bukan pak saudara betul. Pak saudara sepupu jauh tu. Jadi tuan-tuan kena jaga adab yang ini. Yang kedua, kita kena jaga adab di dalam kita punya bersilaturahmi ni tuan-tuan. Memanglah sekarang kadang kita nak buat open house, ya, kita nak buat rumah terbuka dan sebagainya. Tolonglah jangan sampai pada satu tahap menunjuk-nunjuk. Sampai pada satu tahap membazir-bazir sampai nak tunjuk engkau boleh buat, aku pun boleh buat. Tak, kita sekarang dalam suasana PKP kita sekarang ni lebih baik kita bersederhana. Yang paling penting ialah apa yang kita buat itu diberkati oleh Allah. Jangan duk kisah pada orang lah. Buat apa benda pun SOP-nya ialah Allah Ta'ala suka dengan apa yang kita buat. Itu lebih cantik dalam suasana sekarang. Baik. Mana kata kita bersetujulah apabila Datuk Ustaz kata tadi, handphone ni, gadget apa semua tidak salah. Salahnya kita nak menghandle benda tu atau kita nak menguruskan handphone dan gadget tadi itu, insya-Allah. Dan juga yang kedua tadi, bila mana ada adab tu penting tuan-tuan dan puan-puan. Kadang bersalaman dah ada hikmah dia. Inilah hikmah-hikmah kita nak cari di sebalik PKP ni dan juga COVID-19, insya-Allah. Seterusnya saya nak baca satu soalan lagi pada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, serta kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidilfitri buat semua. Terima kasih. Pada hari raya semua orang rasa gembira dan akan teringat ibu, ayah, abang, kakak dan adik-adik. Kita akan teringat kenangan-kenangan indah semasa bersama mereka dalam menyambut hari raya. Bagi yang terputus silaturahim disebabkan pergaduhan dan selisih faham, adakah pada hari raya adalah hari yang baik untuk memperbaiki hubungan silaturahim dengan memohon maaf pada mereka? Kadang-kadang ada isu masalah terputus disebabkan selisih faham, gaduh dan sebagainya. Adakah hari raya ni hari yang paling terbaik untuk kita memohon maaf? Silakan. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. Dalam bab apa? Allazi tasa'aluna bihi wal arham. Allah Ta'ala sebut tu. Kamu hendaklah takwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam dua benda. Yang pertama, benda yang akan kamu disoal balik apa yang kamu buat. Takut. Yang keduanya ialah wal arham, tentang silaturrahim. Orang yang ada hubungan silaturrahim dengan kamu, jangan diputuskan. Maknanya, silaturrahim ni akan disoal, tuan-tuan. Sebab ada orang yang tak semayang, dia tak kisah. Dia tak kisah dengan dia tak semayang ni. Ada orang yang semayang. Dia cukup jaga dengan semayang. Bagus. Tapi dia tak kisah pula dengan silaturrahim yang dia tinggalkan. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita ada dua hubungan. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Banyak orang yang jaga hubungan dengan Allah. Dia jaga buat puasa, dia jaga buat semayang. Tapi hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk, dia tak jaga.
hubungan dengan silaturahim ini yang dia tak jaga. Yang itulah yang menimbulkan satu masalah kepada kita hari ini. Dia baik dengan Allah, zikir ni sentiasa tasbih di tangan. Tapi bila buang je tasbih, handphone pula di tangan dia. Dia mula maki orang dalam Facebook dia. Dia mula maki orang dalam gadget dia. Dia mula mengata orang dalam ni. Dia mula kutuk dalam WhatsApp. Sampai orang tu tinggalkan WhatsApp, dah tak ada grup-grup. Kadang-kadang sampai pada satu tahap dia kata, biarlah. Benda betul. Apa salahnya? Yelah, kamu buat macam itu sampai dia tak datang ziarah rumah kamu, dia tak datang, dia dah tinggal. Lantak dia lah, bukannya aku. Kita menganggap benda tu kecil. Jadi Allah Ta'ala datangkan kepada kita peluang-peluang untuk kita bertaubat. Kalau saja-saja nak jumpa Dai Aiman, segan. Tapi kalau datang hari raya, selamat raya Man. Minta maaf zahir batin Man ya. Nampak? Orang ulama-ulama dulu dia bijak. Macam mana nak sambung silaturahim orang yang tak baik-baik ini secara mereka tak sedar. Cuba tengok waktu dulu-dulu nak sambut Ramadan. Bila nak sambut Ramadan saja buat kenduri. Jemputlah datang petang ni kenduri, datang. Satu kampung datang. Bila datang adakah mereka duduk saja? Tak. Bersalam, salam. Makna dah sambung silaturahim. Yang kedua masa bila tuan-tuan buat? Masa orang nak pergi haji umrah. Satu kampung datang. Bagi duit lah, bagi timba baldi pun ada. Bawa baldi. Padahal di Mekah banyak baldi. Tak, bagi juga. Jumpa salam. Pasal apa? Secara tak langsung, bila datang ramai-ramai tu, jemput makan. Nak balik tu bersalam. Akhirnya sambung silaturahim. Yang ketiganya, mengunjungi bila datang hari raya. Cuba tengok orang tua-tua dulu cantik tuan-tuan. Pagi raya dia buat kenduri, malam raya dia buat kenduri. Sebab apa? Sebab dia nak panggil orang kampung datang. Bila semua datang, ada yang tak ngam di antara satu sama lain. Bila dah duduk sekali, makan lemang sekali, nak balik takkan tak bersalam. Salam. Salam. Akhirnya sambung silaturahim secara tak langsung. Malu pun tak terasa, segan pun tak terasa sebab dah ramai-ramai. Sebab itulah tuan-tuan, suasana kemeriahan ini walaupun di dalam suasana PKP kita tetap kita kena buat. Contohnya saya tengok Dai Helman ni dengan Dai Aiman. Dua-dua Man tak ngam contoh dia. Maka saya panggil lah, Man datang rumah kejap. Aiman datang semua kejap. Aku buat laksa lah engkau. Bila datang. Datang pula budak ni. Datang pula Aiman ni. Kan? Tapi saya sebagai tuan rumah ni, wa aslahu baina akhawaikum. Damaikanlah di antara dua saudara. Itulah cara dia tuan-tuan. Bagaimana kita nak eratkan silaturahim di hari mulia ni tuan-tuan. Jangan kita semarakkan kebencian tu. Bukan itu cara dia. Sekarang kita nak tolak jauh-jauh benda hak lepas-lepas tu. Kita nak bagi damai di antara ahli keluarga kita, masyarakat kita yang bertelagah di pagi mulia ni insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Itu mana kata dalam kehidupan kita ni kena ada orang kata tolak ansur dan sebagainya, kena pertimbangkan satu perkara tu. Saya nak tadi kita bicara mengenai minta maaf hari raya. Ni satu soalan daripada Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, serta kru-kru yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana dengan tabiat mereka yang menunggu tibanya hari raya untuk minta maaf? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah sebagai satu tanda Allah SWT telah menarik nikmat bersilaturahim di hari raya kali ini yang tidak dapat pulang beraya di kampung, terutama kepada mereka yang selama ini lihat nak pulang ke kampung? Soalan yang bagus. Yang tadi, pertama sekali, tunggu hari raya juga nak minta. Padahal boleh minta awal ni, tapi tunggu hari raya. Macam mana? Silakan. Kita tak sepatutnya hari raya ni dijadikan sebagai hari untuk minta maaf. Supalah juga hari raya ni jadikan hari untuk ziarah kubur. Asal kubur je hari raya, asal ziarah je kubur. Aduh, pening kepala kita kan. Padahal ziarah bila-bila masa boleh. Begitu juga ada orang yang menjadikan bermaaf-maafan ni hanya pada hari raya. Padahal bermaaf-maafan ni disuruh selalu. Ya, disuruh selalu wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Disuruh kita minta maaf, disuruh kita memaafkan orang lain sentiasa. Kalau kita tak salah pun. Saya dengan Dai Aiman misalnya, bukan ada salah apa pun. Saya jumpa Man, minta maaf Man. Nak bisa nanti minta maaf Man. Pasal apa? Pasal kita takut kesalahan kita tu kita tak terasa. Kita yang buat salah, memang kita tak sangka itu salah, tapi orang tu terasa. Dia terasa. Contohlah saya tegur dengan Aman baju cantik ni. Baju pinjam ke? Nampak tuan-tuan. Bagi saya tak rasa apa-apa sebab gurau. Tapi bagi dia, ingat aku tak ada duit ke nak pinjam baju. Jadi tuan-tuan,
Kadang-kadang benda macam tu kita anggap gurau. Dan memang kita niat gurau. Tapi bagi dia bukan gurau. Benda tu depan orang ramai kau buat macam tu. Sebab tu jaga tingkah laku. Jaga tutur kata. Nak senang cakap, aku minta maaf. Satu. Yang kedua, tadi apa soalan tadi? Soalan kedua dia kata, adakah Allah ni dia menarik, Allah tarik nikmat silaturahim ni? Sebab sebelum ni lihat nak balik kampung kata. Nak sebut padam muka tak gamak tu kan. Jangan sebut padam muka. Itulah kamu padam muka dulu. Tahun lepas boleh balik, kamu tak nak balik. 2 tahun lepas boleh tak nak balik. Kamu nak raya kat KLCC kamu raya kat KLCC. Jangan cakap macam itu. Ya, tadi saya jumpa sahabat tadi, rupa lama tak balik bang. Dia kata 4 tahun dah. Dia bertugas 4 tahun dah. Kata tak sedih ke? Sedih juga kalau mak telefon ke apa, buat video call memang sedih dah. Hari ni tak sedih. Sedih juga. Saya tengok muka dia dah berlinang dah, aku belah dulu kan dengan aku pula berlinang sekali kan. Jadi maknanya tuan-tuan yang saya hormati, ya nak buat macam mana? Ya, sebab itu bila kita ada peluang, jangan lepaskan peluang tu. Banyak orang peluang depan mata dia biarkan peluang tu berjalan. Berlalu begitu saja. Kita ada mak, kita ada bapa. Waktu mak hidup, waktu ayah sihat, kita berapa ramai abaikan mak bapak. Sampailah mak bapak dah tak ada, sekarang macam mana? Sekarang yang tu kita tolak ke tepi lah. Benda yang lepas tolak ke tepi. Benda yang akan datang ni, pegang satu benda. Aku tak nak lepaskan apa-apa ju peluang untuk sambung silaturahim. Bukan kata dengan mak bapak di kampung, dengan suami kita, dengan isteri kita. Berapa banyak orang yang mengabaikan isteri dia, yang mengabaikan suami dia, walaupun duduk sekali. Berapa ramai yang minta maaf dengan isteri? Berapa ramai yang ucap terima kasih pada isteri dia? 30 hari bersahur, berapa ramai yang tiap-tiap pagi habis je sahur, "Ma, terima kasih Ma masak untuk abang." Yang banyak beleteh. Lagi 10 minit nak habis aku, orang nak kejut. Yang tu banyak. Betul yang banyak. Berapa ramai yang bila habis saja berbuka puasa. Okey, anak-anak, ucap terima kasih dekat mama. Terima kasih mama masak untuk kami. Terima kasih mama. Bila dah meninggal isteri, dah menung. Macam mana mama tak ada? Sebab itu jangan kita lupa, jangan kita abai. Walaupun sikit orang-orang yang berada di hadapan kita. Raikan mereka. Wallahualam. Tu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni banyak benda kita terleka dan kita alpa. Jadi inilah yang masih terbaik bila Tajalah Ustaz, kita dapat memahami sesuatu dan kita dapat perbaiki sesuatu insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita silaturahim di hari raya bersama dengan Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Selalu nak terpanggil doktor. Mudah-mudahan satu hari nanti dapat doktor. InsyaAllah. Saya tertarik dengan satu soalan ni daripada Facebook, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Dia tanya kepada Ustaz, kata, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika zaman sebelum COVID, yang mana kita boleh menziarahi sanak saudara, soalan pertama anak-anak yang berkunjung adalah, password Wi-Fi apa ya? Ini kira trending beberapa tahun sebelum ni lah. Yeah. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk mendidik generasi kanak-kanak dan remaja untuk melihat pentingnya silaturahim sesama kita? Terima kasih Ustaz. Mana kata dulu orang selalu tanya, password Wi-Fi apa? Kadang-kadang kita pun rasa benda tu, adakah itu salah satu silaturahim ke, bagaimana ke? Ya. Silakan. Kita tengok dalam kebelakangan ini, perkara yang pertama dia cari ialah Wi-Fi. Pergi ke hotel pun Wi-Fi. Masuk restoran pun dia cari tiang mana Wi-Fi ni kan. Pergi rumah orang pun dia tanya Wi-Fi.
Saya bimbang satu hari nanti orang lebih sayang wifi daripada mak bapak dia. Orang lebih sayang gadget dia daripada mak ayah dia. Saya bimbang tuan-tuan, hari ni orang lebih kenal nombor wifi daripada nombor IC mak bapak dia. Dia lebih kenal nombor wifi daripada nombor telefon mak bapak dia. Kita takut ada benda lain yang mengambil alih untuk disilaturahimkan. Lebih daripada yang sepatutnya disambung silaturahim dia, dieratkan silaturahim. Kita tengok sekarang keadaan anak-anak kita sekarang. Ya, kita lihat mereka berhubung dengan macam-macam dunia, berhubung dengan macam-macam manusia yang berada di luar sana. Yang kita tak pernah jangka 30, 40 tahun, 30 tahun dulu kita tak pernah jangka benda ini. Dan hari ini benda tu berada di tangan anak-anak kita. Di tangan budak-budak seusia 2 tahun sudah pun berada benda-benda itu. Jadi saya minta pada diri saya, keluarga saya dan sebagainya, minta nombor satu, boleh beri gadget kepada anak-anak tapi tengok kesesuaian umur dia. Kalau umur yang belum sampai lagi untuk diberi, kenapa harus diberi? Biar dia kenal dulu dengan agama dia. Biar dia kenal dulu dengan akhlak dia. Biar dia kenal dulu dengan hukum dia, dengan nabi dia. Dia kenal dulu. Masalah hari ini kita memperkenalkan sesuatu benda lebih daripada memperkenalkan agama dia. Sedangkan kita ni sejauh mana kita terbang, kita akan turun ke bawah. Saya teringat dulu-dulu punya lagu ni. Tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan, akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari sarang. Engkau terbang di atas, macam mana pun kau turun ke bawah. Maksudnya apa? Kita ni pergilah ke mana pun, satu hari nanti kita akan cari agama kita balik. Belajarlah macam mana pun, sampai satu saat agama juga yang kau cari. Habis itu, kenapa tak cari daripada awal? Itu nombor satu. Maknanya kita memberikan gadget itu kepada orang yang sepatutnya diberi. Kalau belum patut, jangan diberikan. Nombor dua, kita kena ajar. Kita tak boleh nak ajar anak orang yang datang rumah kita, Man. Di sini siapa datang rumah makcik? Tak ada wifi, no wifi. Okey, kita tak boleh cakap macam tu. Okey, siapa yang datang rumah makcik, tutup handphone, switch off semua. Tak ada. Masing-masing buat keluar handphone. Tapi datang minta duit raya, itu masalah kan. Handphone canggih, 12, 11 semuanya. Tapi makcik duit raya. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat. Tapi kita sebagai mak bapak pada budak-budak tadi, kita yang ajar. Ingat, pergi rumah orang, kamu jangan duk main handphone rumah dia pula. Kamu pergi rumah orang nanti jangan minta wifi rumah dia pula. Kamu pergi rumah makcik Gayah tu, jangan sibuk kamu nak tanya wifi nombor dia, nombor apa, jangan. Makan kuih sana salam balik. Gitu. Jangan duk, kita sendiri aja. Sebab secara tak langsung, Hilman, kalau orang lain ajar, kita marah. Hari ini kalau cikgu mengajar adab pada anak-anak pun, mak bapak marah. Kalau cikgu tegur anak dia pun, mak bapak marah. Kalau gitu, kalau kita tak nak marah, kita sendiri yang ajar anak-anak kita. Disiplinkan diri daripada anak kita. Bagaimana nak disiplinkan? Bukan pada waktu raya saja disiplin. Dalam rumah kita, bila time nak makan, handphone ke gadget simpan. Ni time untuk kita makan satu keluarga. Time mau nonton TV3 semua sekali, okey, handphone semua simpan. Kita tumpu tengok TV3. Kita sendiri aja, okey, sekarang time riadah. Okey, handphone simpan semua. Kita nak jogging. Ini tidak. Jogging pun berjalan begini. Macam mana engkau? Tak pernah lepas. Sampai pada satu tahap masuk dalam tandas pun dengan smartphone, handphone lagi. Macam mana, tuan-tuan? Jadi, kita sebagai mak bapak, kalau kita tak nak orang tegur anak kita sendiri dulu tegur anak kita dan ajar anak kita supaya mereka pandai membawa diri bila mereka ziarah ke rumah saudara mara, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mana kata kita sendiri aja. Kadang-kadang kita yang banyak main gadget ni, kita tunjuk tauladan yang tak baik, insya-Allah. Kita nak tunjuk tauladan baik, kita sendiri berhenti seketika layan tetamu dengan baik. Kita nak baca satu soalan daripada Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya agak baik Ustaz. Dia tanya, apakah yang boleh dikaitkan dengan silaturahim di hari raya dan memeriahkan Syawal dengan meraihkan para saudara mara dengan pergi bersolat sunat Aidilfitri
ikut jalan lain dan balik ikut jalan lain. Mohon pencerahan Ustaz. Mungkin pada dia dia nak bersilaturahim, pergi sama-sama pergi sembahyang raya, tapi pergi jalan lain, balik jalan lain. Apakah hikmah dia? Ya, alhamdulillah, itu sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Bila kita dah sampai pada hari raya, tapi kita dah lepas dah raya pun. Maknanya raya akan datang lah, raya Idul Adha ke Idul Fitri yang akan datang. Di antara sunnahnya ialah kita pergi ke surau masjid tempat kita nak berkumpul, nak sembahyang tu, pergi jalan lain, balik jalan lain. Supaya kita jumpa orang yang berbeza. Jumpa orang yang lebih ramai daripada orang yang kita lalui masa kita pergi tadi. Itu tu. Tadi ada pula orang jawab, Ustaz, orang yang datang ikut pun ikut balik jalan yang lain, jumpa balik Ustaz. Itu tu pulanglah pada kita. Yang pentingnya kita akan lalu di hadapan rumah orang lain, kita akan lalu di hadapan rumah saudara yang lain. Kalau kita lalu saja, tingkap tak buka, tak guna juga. Kita buat kereta dah lah cermin gelap. Kan? Tak buka tingkap pula. Bukalah tingkap. Bila buka, sekarang ada lagi kau buka tingkap? Tak ada yang semua tekan. Nah, bukalah tingkap tu. Assalamualaikum. Itulah guna dia. Waalaikumsalam Kak Ya. Itulah guna dia. Kemudian tengok orang berjalan, berhentilah. Tumpang ke Pak Mat? Tak apa, rumah saya depan tu je. Okey Pak Mat, singgahlah rumah dulu. Lepas ni saya nak pergi kubur kejap. Lepas kubur saya sudah Pak Mat. Nampak? Itulah guna dia. Bukan maknanya pergi balik jalan lain, keluar pun jalan lain apa semua. Buat action je. Pakai pula kereta besar gelap gelita, kereta pula tinggi. Tayar bersama tinggi orang. Memang orang tak nampak lah. Jadi gunanya begitu. Cuma saya pesan tak payahlah keluar kepala kot bumbung kereta tu. Nampak benar lain macam kan. Jadi buka tingkap, anak-anak buka. Tegur orang sana, tegur orang sini. Zaman dulu kita berjalan kaki. Zaman sekarang naik motor, naik kereta. Jadi hikmahnya apa? Kalau kita tak pergi rumah dia pun, kita dah jumpa dia di jalan tadi. Man, kamu dah nak balik KL ke Man? Tak pergi tengok Pak Long? Tadi dah jumpa Mak, depan rumah dia. Dah salam dah pun, dah jumpa Pak Long tadi dah. Tak apalah. Itulah hikmah dia. Tak jumpa pun tak apa dah. Tadi dah selisih tadi dekat berjalan. Jadi hikmahnya begitu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan raya tahun depan ni insya-Allah, balik kampung, dibenarkan balik kampung apa sebagai, buka tingkap naik motor ke apa ke, salam tegur dengan semua orang yang kita jumpa. Itulah cara dia. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita nampak macam sikit je amal sunnah Nabi ni. Rupanya dalam sunnah Nabi itu ada kejayaan. Kita dapat jumpa ramai orang, dapat kita bersalaman dan sebagainya. Kita nak pergi ke soalan seterusnya daripada Abdul Karim Sufian. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan dai yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya sekiranya ada orang Islam yang sengaja tidak mahu mengeratkan silaturahim dan memberikan kemaafan disebabkan masih lagi berdendam atas peristiwa silam yang sukar dimaafkan? Maksudnya mungkin dia tidak mahu mengeratkan silaturahim dan tak nak mahu memberikan kemaafan. Bagaimana? Ya, sifat-sifat orang bertakwa ni banyak. Banyak sifat orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahu yunfiqun. Orang yang bertakwa ni siapa? Orang yang sembahyang, yang percaya pada perkara ghaib, yang menafkahkan harta yang dia dapat, dia sedekahkan balik pada jalan Allah. Banyak Allah sebut dalam Quran. Di antara ciri-ciri orang bertakwa juga ialah orang wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Antara ciri-ciri orang bertakwa ialah wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah dalam hati. Tu nama saya tu, Kazim. Kazim ni dia simpan marah dia tak marah, relax brother relax kan. Itu sifat orang bertakwa tu. Cuma saya tak bertakwa. Sifat orang bertakwa ialah dia menahan marah. Sabar. Yang kedua sifat orang bertakwa yang Allah Taala sebut wal afina 'anil nas, maafkan orang. Walaupun dia tak minta maaf dari kita. Ini tidak. Dia minta maaf pun aku tak nak maafkan. Minta maaf lah kata dia. Macam mana tu? Dia minta maaf pun aku tak nak maafkan. Sorry lah nampak. Nak maafkan. Macam mana tu Kak? Tak mau Kak, tak mau. Kita pun ada salah, orang lain pun ada salah. Alangkah cantiknya kalau kita saling bermaaf-maafan. Ada yang cakap, saya maafkan dia Ustaz. Tapi nama kata nak baik balik macam dulu, sorry lah. Tak nak dah. Tapi saya maafkan dia. Itu pun belum tentu lagi dimaafkan dengan betul. Kalau betul kita memaafkan orang,
macam dia tak nak buat salah dengan kita. Boleh? Macam dia tak nak ngata pada kita, tetap kita baik dengan dia. Ini berapa ramai yang maafkan dia. Engkau dah tak baik ke dengan Hilman tu? Aku baik-baik gitu je. Aku dah serik dengan dia lah. Malas campur dengan dia dah. Bukan dia dah minta maaf ke hari tu? Memang dia minta maaf, tapi sekali duri selumbar tu, oh sudah tuan-tuan. Ini penyakit kita sekarang ni. Kita tidak mahu memberikan maaf sepenuh hati. Cuba tengok Rasulullah. Contoh paling mudah Rasulullah. Khalid Al-Walid, apa tak buat pada Nabi? Amru Al-As, apa yang tak buat pada Rasulullah? Abu Sufyan, apa yang tak buat kepada Rasulullah? Ada Rasulullah simpan dalam hati? Tak ada. Abu Sufyan, Khalid dilantik panglima, Amru dilantik orang kanan, orang hebat. Ya, bagaimana ada ipar dia dilantik sebagai penulis wahyu yang pernah memusuhi Rasulullah. Jadi kalau kita kata Rasulullah tu contoh teladan kita, di mana teladan kita? Kalau kita masih lagi benci orang sana, putus silaturahim sana, tak nak tengok orang sana, lalu depan rumah dia pun tengok tempat lain, sanggup jatuh longkang pun tak apa, daripada mana rumah dia. Kalau begitulah perangai kita, macam mana kita tuan-tuan nak kata kita ni orang bertakwa? Jadi insya-Allah ubahlah diri kita. Baik, insya-Allah kita dalam musim-musim macam ni kita ambil peluang lah untuk ubah diri kita. Kalau dulu-dulu kita tak boleh ubah, sekarang masanya untuk kita berubah insya-Allah. Soalan seterusnya daripada Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaannya dalam masyarakat Jawa, selepas bermaaf-maafan bersama keluarga di rumah, adik-beradik akan keluar beraya dan ziarah di rumah saudara mara, terutamanya yang ada warga emas. Soalan saya, apa hukumnya bersalaman dengan warga emas yang usianya sudah mencecah 60 ke 70 tahun ke atas? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Baik, terima kasih. Dulu, Man, ada adat orang tua-tua dulu. Pagi raya ni, selepas bersalam dengan mak ayah ni, rumah yang pertama mereka pergi ialah rumah tuan guru dia orang. Rumah orang yang mengajar dia orang Quran, mengajar dia orang mengaji, pekah-pekah semua ni, tok-tok guru kampung ni. Itu dulu diajar oleh mak bapak. Mak bapak kata pergi rumah ustazah tu. Ustazah aku tu lah mengajar rumah Quran dulu. Pakat pergi selerak rumah dia. Ya, dulu-dulu. Zaman sekarang ni dengan ustazah dia ajak bergaduh. Dalam gadget dia ajak tumbuk dengan ustaz tu. Menang ustaz tu. Ini mengaji dengan aku ni. Lalu ngajak tumbuk dengan aku. Allahu Akbar. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita didik anak-anak kita balik. Dalam kampung kita, dalam taman kita, ada guru yang mengajar Quran. Ada guru yang mengajar kafar dan sebagainya. Yang pernah anak kita ni masuk kelas dia orang. Baik di sekolah kafar ke, sekolah apa ke. Apa salahnya? Aiman, kamu sekarang ni dah tingkatan 4. Dulu kamu dah jam 4. Kamu ngaji sekolah tu. Ustaz Hussein mengajar kamu. Pergi rumah dia. Itu adat dia. Yang kedua, adat yang bagus yang orang kita buat ialah ziarah orang tua dalam kampung. Macam sahabat kita tadi ni. Mana orang tua dalam kampung tu, itu dia tempat. Tak kira lah siapa orang tua tu, kita pergi ziarah orang tua tu dulu. Pasal apa? Ambil kebaikan pada dia. Tak apatah lagi kalau dia dah uzur, dia tak larat. Di sini timbulnya persoalan. Macam mana Ustaz? Kami boleh tak salam dengan dia? Bukan mak saudara saya, dia bukan opah saudara saya, dia tak tahulah orang kampung, tapi orang lama lah. Jadi saya bawa lah suami saya pergi, saya tak apalah, perempuan boleh salam. Suami saya ni macam mana Ustaz? Perempuan tu dah umur 68. Allah kau di sekolah saya kak, umur 70 pun kahwin. Allahu Akbar. Perempuan 70. Ni baru 68. 65, maknanya ada lagi perasaan. Jadi kemungkinan tu ada. Ada. Jadi mungkin kita cakap kat dia kan, makcik dah tak ada apa dah. Tak mau kahwin apa, tak mau apa dah. Makcik cakap, ni kami hak salam ni mau ada. Sebab baru ni keluar dalam surat apa? Dalam berita. Laki tu 36. Yang perempuan tu 72. Allah. Kahwin juga. Elok. Buat begitu lagi dalam Facebooknya. 72 perempuan dia. Nampak tak? Mungkin makcik tu dia kata dia tak ada nafsu menengok. Kita ni tengok ni pula. Kita pula tengok. Sebab itu cara yang paling mudah sekarang ni kita duduk dalam suasana COVID ni. Terima kasihlah makcik, terima kasih. Selamat raya makcik. Kan selamat tu tuan-tuan. Tetapi ada pula yang mengatakan kalau dah tak ada nafsu, dah bersangatan tuanya, harus ada juga. Ada yang mengatakan kalau berlapik,
Makcik tu ambil kain tuala. Kan orang tua-tua dulu kalau dia nak salam, dia suka ambil selendang, dia nak salam sekali kan. Ada yang kata boleh dengan syarat tak merasai lembut tangan dia. Kalau gitu ambil kain tuala lah. Dengan tuala sekali. Cara paling mudah, tak payahlah. Kita boleh kahwin dengan dia, tak payah. Lebih selamat. Betul. Ambil jalan ikhtiyat, tak payah. Kita ambil kaedah sekarang, apa khabar, selamat raya, Pak, selamat raya. Cukuplah tu. Kalau dia suruh tangan Ustaz, takkan saya tak sambut. Nanti malulah dia. Cakaplah, saya ada wuduk makcik. Makcik tu pula jawab, bukan kau ketandas ke tadi? Allah, pecah tembelang pula. Wallahualam. Baik. Itu tuan-tuan perempuan, umur 60 dengan 70 ni, kita macam Ustaz kata tadi, kita jaga terlebih baik. Baik, insya-Allah. Sebelum tu, kita nak baca satu soalan daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memandangkan kita sekarang dilanda wabak COVID-19 dan aktiviti kunjung mengunjung tidak dibenarkan, bolehkah amalan menghantar kuih raya secara online dapat menggantikan aktiviti kunjung mengunjung agar silaturahim tidak putus? Itu yang pertama. Yang kedua, memohon kemaafan dalam talian. Adakah gugur juga dosa-dosa hambanya walaupun tidak berjabat salam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, yang pertama tu, Ustaz, boleh ke kita hantar kuih raya dengan alasan kita ni ialah hantar kuih raya dan silaturahim lah? Apa pendapat? Betul. Sekarang kita dah mudah sekarang kan. Semuanya cot-cot belaka kan. Cot pula kan. COD belaka. Cot-cot sekarang ni. Kita saya katakan tadi, tak boleh A, kita ada pilihan B. Inilah kehidupan kita dalam dunia. Kita tak boleh ziarah dia, tapi kita boleh hantar tanda kasih. Apa tanda kasih kita? Tanda ingatan kita. Dulu orang bagi kad raya. Lepas kad raya ni dah tak ada, orang hantar SMS pula. Tapi ingatan kita tetap pada kad raya. Kad raya ni tak tahulah nostalgia dia macam mana kan. Gambar kartun zaman-zaman saya dulu, gambar kartun kad raya, gambar pokok, gambar kucing, boleh banyak ya. Kucing pun beraya begini duduk dalam kad raya dulu-dulu. Bila manusia mula bertukar dengan moden, buat SMS, buat semua. Sekarang lagi canggih. Dengan Facebook, ucapan dia sekali, udah begini dia. Macam YB, rupanya selamat hari raya. Satu keluarga pula duduk kan. Semuanya itu adalah satu benda untuk menyambung silaturahim. Kalau kita tak nak bagi kuih raya pun, tulis saja dekat Facebook masing-masing. Selamat hari raya, maaf zahir batin daripada kami sekeluarga. Itu pun. Apatah lagi kalau kita PM. Kita sendiri hantar pada dia, personal hantar pada dia, Kak, saya mohon maaf zahir dan batin. Okey. Setengah orang nak minta maaf macam tu kosong kan, tu nama dia kosong. Ada orang susah nak maafkan. Sebab tu dia kena bagi benda. Bila datang saja orang yang hantar tu, bagi sign-sign apa semua bagi. Siapa hantar tu man? Daripada Mak Ngah, Mak. Mak Ngah mana? Mak Ngah Ramlah, kata dia. Apa dia hantar ya? Nampak? Anak pun buka. Mak, batang buruk. Mak, semperit. Ya Allah. Ingat juga Mak Ngah dekat kita, Mak. Mak ni lembut hati. Lembut hati. Dulu dia tak apa nak maaf. Tapi bila dapat hadiah tu, Allah, ingat pada aku. Itu baru semperit. Bayangkan kalau bagi cincin emas. Lagi ingat tuan-tuan. Wallahualam. Allahu Akbar. Luar biasa tuan-tuan dan puan. Kita ada berbaki lagi satu soalan. InsyaAllah kita akan jawab selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik kita sangat istimewa tuan-tuan dan puan-puan, iaitu silaturahim di hari raya. Lagi istimewa dengan ahli panel kita, iaitu Datuk Ustaz Kazim Ilyas, yang mana daripada awal kita bicara tadi sampai ke saat ini sudah banyak input-input yang kita dapat, dan mungkin satu ulang kaji bagi kita yang mungkin selama ni kita dah ingat ni ulang kaji balik, kadang-kadang kita terlupa, terlepas pandang dan sebagainya. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan daripada Mazni Hassan yang kedua. Dia tanya, memohon kemaafan dalam talian, adakah gugur juga dosa-dosa hambanya walaupun tidak berjabat salam? Ya, zaman sekarang bukan setakat apa nama online ni boleh bercakap, semua benda. Beli barang online, kan? Tu kena tanya juga sah ke tidak. Akad dia tu. Akad ke tidak. Kadang kita tengok dalam gambar dia elok, sampai pula Allah apa hal ni. Beli meja, pasal itu meja gambar dia kan. Bila sampai pasal itu juga. Apa hal kecil benar ni? Ada dalam gambar pasal itu. Itu makna tak sah lah. Maknanya sebab tak betul cara dia. Tapi kalau betul cara dia, berniaga online pun sah. Sekarang nikah pun online. Kan? Sedekah pun online, zakat pun online sekarang. Tapi ada benda yang tak boleh dibuat secara online. Sembahyang. Sembahyang. Dah sembahyang mak? Dah online lah. Mana mahu. Sembahyang tak mahu dia. Ya itu kena bukti. Tetapi Allah ni maha pengampun. Allah ni, dia tahu masalah kita. Ada orang yang tidak boleh berjumpa. Sebab itu nak sambung silaturahim tu apa cara dia? Dia ajar dalam mula-mula jumpa. Saya minta maaf. Ada salah semua ni. Boleh. Kemudian bersalam, kalau boleh cantik salam lah. Kalau tak salam, tak apa dah. Saya minta maaf jika saya buat salah dulu. Tapi boleh tak jumpa macam tu? Kadang-kadang tak berani jumpa. Okey, kalau tak berani jumpa, tulis surat dulu-dulu. Saya memohon ampun pecah kaca, pecah gelas. Bila harap bacalah, harap balas semua. Dulu, saya minta maaf semua. Kadang surat pun tak boleh, dia koyaknya surat. Kadang-kadang kita hantar orang tengah untuk minta damai. Tak mau je, kamu balik, aku tak suka kamu jadi orang tengah aku. Sampailah sekurang-kurang menyambung silaturahim, kata ulama dalam kitab Muhammad fil Ilmil Hadis, dia sebut pada kita sekurang-kurang cara menyambung silaturahim ialah berkirim salam. Maknanya katalah Aiman ni nak jumpa dengan Helman, saya kata Man, jumpa dengan Helman, sampaikan salam saya pada dia, kirim salam pada dia, saya minta maaf banyak-banyak. Jadi itu pun kalau kata, okey, saya jumpa Ustaz Kazim tadi, Helman, dia minta maaf. Aku maafkan dia. Itu pun dah dikira menyambung silaturahim. Jadi kiasnya begitulah dengan online tadi. Kalau dia kata, Kak, saya minta maaf apa semua ni. Kalau dia tak baca, tak sampai juga. Maknanya pastikan sampai pada dia. Macam mana sampai pada dia? Mungkin dia baca. Mungkin anak dia bacakan. Mak Su kirim salam. Dia minta maaf banyak-banyak. Itu pun mudah-mudahan sampai kepada dia. Dan bila orang dah minta maaf, maafkanlah. Walaupun dia sekadar online saja. Pergilah maafkan dia, terimalah kemaafan dia, insya-Allah. Baik, itu hikmah dia. Kadang-kadang kita tak nampak hikmah dia. Bila mana dah ada online ni, kita boleh minta secara WhatsApp dan sebagainya, voice note ke dan sebagainya kan. Benda itu membantu kita untuk mengeratkan silaturahim. Soalan seterusnya daripada Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan menjamu makan yang sedap-sedap dan lazat-lazat pada hari raya antara cara untuk merapatkan silaturahim? Pemberian duit raya pada kanak-kanak, adakah cara kita meraihkan kanak-kanak dan merapatkan ukhuwah serta silaturahim antara keluarga? Pertama, makan-makan. Adakah makan-makan lazat-lazat ni mengeratkan silaturahim? Tapi persoalan saya jugalah, kalau tak lazat, adakah mengeratkan silaturahim? Yang kedua, mengenai bagi duit raya kepada anak-anak. Adakah ini juga satu cara, kaedah untuk kita mengeratkan silaturahim? Silakan. Ya. Itu namanya kreativiti masing-masing. Kita nak pandai nak tackle hati orang ni, kena pandai. Kalau kita tak pandai tackle orang enggak biasa. Sebab tu saya suka perkenalkan dulu ada satu lagu. Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Kita nak curi hati orang. Tapi masalah dia, orang tu jauh dari kita. Jadi kita kena cari satu benda. Kenangan lama, nun jauh di sana, nun jauh di sana. Aku selalu teringat padanya. Benda ini kenangan. Kenangan itulah yang akan menjadikan ingatan tu jadi dekat dengan kita.
Jadi kalau kita, kreatif kita di sini, okey, macam-macam bentuk kreatif. Supaya orang tu datang, orang tu mari rumah kita. Yang pertama, kreatif tu apa? Sebab tu orang dulu buat sebut open house. Berbelah-belah tahun kita buat open house. Jemput datang. Yang kedua, kita buatkan satu makanan, satu benda yang ada kenangan pada dia. Yang ada kenangan pada dia. Untuk dia datang. Ataupun menyediakan satu juadah yang sedap, yang tak ada tempat lain. Ini saya sedap. Itu pun satu tarikan. Saya tengok dulu. Saya jemput satu orang. Dia kata, bang, datanglah ke masjid. Kita nak buat korban ni. Masa tu raya korban. Korban apa Ustaz? Biasalah, lembu kerbau lah. Dia biasa. Bila sebut lembu kerbau, dia biasa. Tahun lepas berikutnya pula, ada satu hamba Allah bagi unta. Unta. Jumpa orang yang sama. Abang, kita nak buat korban ni. Datanglah, unta. Unta? Aku fikirkan kerbau. Dia sebut unta, datang dia. Pasal apa? Pasal dia tak pernah tengok unta. Dia tak pernah rasa daging unta. Bukan maknanya saya suruh akak-akak jamu raya Aidilfitri ni buat unta pula. Itu melampau. Bukan. Maknanya tidak salah menjamu dia satu benda yang memang tak ada di rumah orang lain, hanya ada di rumah kita, dan yang terbaik, tak kiralah soto ke, laksa Johor ke apa ke, satu benda untuk tarik dia datang. Kalau dia tak datang, kita bagi pada dia. Satu. Yang kedua, hari raya ni, orang adat orang kita ialah bagi duit raya tu memang tak dapat kita nafikan. Daripada dulu, zaman kita dulu tahun 60-an, 70-an raya, dulu kalau dapat 50 sen, 50 sen zaman 70-an. Oi, pergi ke pekan beli pistol mainan tu. Yang boleh tembak keluar api, ada peluru pula merah hitam tu. Tak pun beli pistol air. Oh, beli pistol air, balik je baju Melayu selamping tak di sini, tembak segala basah orang. Dulu 50 sen cukup besar. Sekarang cuba bagi 50 sen. Apa ni Pak Cik? Apa ni Pak Cik dia kata? Kemudian naik sikit tahap, naik pangkat sikit, RM1. Oh, RM1 tu dah kira besar dah. Sekarang cuba bagi RM1. RM1 je. RM1 je. Dulu dia. Tuan-tuan yang saya hormati, jangan cemarkan hari raya dan kemuliaan raya dengan duit raya yang macam ini. Saya seronok kalau kita bagi duit raya pada bulan Ramadan. Sebab itu lagi besar pahala daripada bagi duit raya pada hari Syawal. Sebab bulan Ramadan dapat pahala berpuluh kali ganda. Tetapi tidaklah salah kita bagi duit raya pada budak-budak. Cuma kita sebagai mak bapak jangan jadikan target. Kamu pergi rumah tu orang kaya tu, kamu kembang RM10 tu. Dia ajar pula, kamu jangan pergi rumah tu, itu 10 sen pergi kita buang masa kamu je. Kita pula ajar budak-budak untuk kutip tabung pada tahap kita. Baik bawa tabung sekali, okey pakcik tabung. Ini tidak. Ikhlas. Tak maunya tu. Bagilah seikhlas yang tuan-tuan mampu. Sekarang kalau tuan-tuan nak bagi tak apa. Okey, sekarang suasana Covid, pakcik tak ada duit. RM1 je, jangan cakap banyak. Kadang-kadang ada budak-budak ni lah yang meriahkan rumah raya kita. Tapi setengah orang dihalau budak-budak. Assalamualaikum. Pukul 1. Aku nak tidur masa ini dah orang datang pun. Lari budak-budak tu. Jangan macam itu. Ada pula buat option. Nak kuih raya ke nak duit raya? Duit. Udah, tak masuk rumah pun begitu bagi. Belah. Macam mana suasana raya macam tu? Betul. Ada yang lagi ganas. Bila datang budak-budak 10 orang berjalan begini nak duit raya, berjalan nak raya. Tuan rumah tu belagak buat action dia macam orang OKU, macam orang cacat. Baju tak pakai kain pelekat dia gini. Macam. Lari budak-budak tu takut. Berhenti ke pokok kelapa tu. Bukan pakcik tu sihat ke? Bila masa dia cacat pula. Sampai pada satu tahap berlakon nak bagi budak-budak tu lari. Rugilah. Yang bagi seronok kita ialah budak-budak, dan apa salahnya kita sedekah pada dia orang. Sedekahlah ikut kemampuan. Wallahualam. Itu satu saranan yang bagus lah untuk kita semua. Kadang-kadang benda tu bagus, kalau amalannya tidak bagus, amalan kita kurang bagus, dia jadi tak bagus. Tapi kalau benda tu bagus, kita amalan yang bagus, harmoni suasana kita, insya-Allah. Baik, soalan seterusnya daripada Sajatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidilfitri.
Berkumpul bersama sanak saudara ketika Aidilfitri menyebabkan silaturahim dapat dijalinkan. Namun Ustaz, bagaimana untuk menjaga etika ikhtilat dan aurat di antara ipar-dua yang sejak dari kecil sudah dianggap seperti adik-beradik kandung sendiri? Jadi bagaimana ikhtilat dan aurat dengan ipar-dua kita? Mungkin ada daripada kecil lah kan, ada ipar yang kecil sebagainya dah biasa. Bagaimana Ustaz? Silakan. Kita tak dapat nafikan suasana balik kampung, suasana raya ni menyeronokkan. Tetapi kita juga tidak dapat nafikan bahawa bukan semua keluarga ada rumah yang ada bilik banyak. Kadang anak 6, bilik 3, bilik 2. Memang kita tak dapat nafikan. Kadang-kadang bila balik raya tu, dia pasangnya toto, kapet depan pintu, depan ruang tamu tu, tidur bergelimpang semuanya. Memang itu berlaku. Kita tak dapat nafikan benda tu. Yang kedua, ada yang bila dah berkeluarga, ada cucu, ada menantu, sekarang mereka tak tidur di rumah mak bapak mereka. Mereka balik beraya, tapi mereka check in di hotel. Nanti raya pergi rumah mak, nak tidur malam, check in di hotel. Dia kata lebih selesa pada isteri saya, lebih selesa pada anak-anak saya. Mak, bukan saya nak ni pula. Pasal nanti jumpa birah dia, nanti jumpa sepupu dia, maklum sajalah mak. Jadi setengah mak dia faham, setengah bapak dia faham anak-anak yang check in di hotel. Ya. Elok-eloklah. Pergilah sana, beli air pun satu je berapa kata dia kata mak. Setengah mak bapak dia tak faham. Entahlah korang. Sudah. Mak buat drama ni masalah ni. Dia bila buat drama tu yang timbul masalah tu. Dulu korang boleh je tidur ramai-ramai mandi. Sekarang dia tahulah. Yang itu masalah tu. Jadi harap pada mak bapak, pada makcik-makcik semua. Di sini kita kena jaga ikhtilat juga. Sebab yang ni sepupu, dah anak dara 16 tahun. Yang ni pun sepupu tingkatan 5 SPM. Bila dia duduk sekali, kadang tak boleh jaga aurat. Kadang-kadang bercampur, kadang bertolak sana. Di situ saya harap pada makcik-makcik, harap faham. Anak-anak duduk di hotel tadi ni bukan benci pada makcik. Sebab bila dah duduk sekali, tidur sekali, kadang terselak, nampak betih, nampak peha dan sebagainya. Kadang nak mandi pun jadi susah. Jadi biar dalam suasana raya ni jadi harmoni. Ya, kita ipar-duai tetap kena jaga hukum aurat di antara satu sama lain. Kena jaga juga. Jadi kalau bolehlah, kalau tak nak duduk di hotel, rumah kampung jauh-jauh dia tak ada hotel, jadi yang satu perempuan letakkan satu bilik. Ya, mana anak letakkan satu perempuan. Yang laki-laki letak di luar. Mudah-mudahan. Dan yang ketiga, saya mintalah pada abang-abang semua, sampai bila kita nak macam ini? Boleh tak kita duduk di Kuala Lumpur, kita duduk di Selangor, kita duduk di mana-mana pun, masing-masing boleh beli kereta macam-macam. Apa salahnya? Takkan tak boleh bagi 5,000 seorang? Buat dapur yang baru, buat bilik air baru untuk mak kita, bapak kita. Apa salahnya korban sikit duit? Kereta boleh beli, rumah boleh beli, melancong hari tu pun boleh pergi. Takkan nak share 10 adik-beradik, bagi seorang 3,000, 30,000 boleh buat tandas dah. Untuk kemudahan anak-anak kita juga bila mereka bercuti di kampung. Korbanlah sikit. Wallahualam. Baik, itu saranan yang saya kira penting untuk saya dan kita semua. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang balik kampung, tidur hotel tu janganlah terasa hati dan sebagainya. Ini, kadang ambil homestay pun lebih baik dan sebagainya. Baik, tuan-tuan perempuan, mungkin saya nak baca satu soalan daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Buat semua warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon pandangan dan nasihat Ustaz berkenaan persekentaan antara menantu dan keluarga mentua yang sudah agak lama, sudah lama terdetik di hati menantu untuk berbaik dan meminta maaf. Tetapi tidak tahu bagaimana hendak memulakan kerana ada kegusaran di hati, bimbang tidak diterima. Apakah tibanya Syawal itu satu permulaan yang baik atau sepatutnya bermulanya Ramadan? Sudah berusaha untuk mengeratkan kembali silaturahim. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Jadi kita nak jawab soalan ni sebentar lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan teruskan saran Tanya Ustaz ini di TV9, di TV3 kita akan tamat di sini. Jadi terus kekal dengan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Tinggallah aku mengenang pemilikku. Jika pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti.